Salam sejahtera. Buletin utama Ahad 17 April. Saya Nasharuddin Tajuddin. Dan saya Ras Adibaradzi. Satu kad khas untuk pembayaran bil elektrik akan diperkenalkan. Dan di bahagian luar negeri, penggana Serb mula menyerang pasukan PBB. Berita sepenuhnya. Tenaga Nasional Berhad TNB akan memperkenalkan sistem pembayaran bil elektrik menggunakan kad khas bagi memudahkan pengguna menjelaskan bayaran mereka. Di samping mengelakkan kesesakan di kaunter pembayaran, penggunaan kad itu juga dapat mengesan kecurian bekalan elektrik. Menteri Tenaga Telekom dan Pos Datuk Seri S. Sami Velu berkata, TNB kini sedang mengenal pasti beberapa taman di sekitar Kuala Lumpur untuk dipasang meter menggunakan sistem baru itu. Mesin ini akan menunjukkan apabila mereka sudah selesai bayaran, mereka masuk ke kad itu dalam meter dan meter menunjukkan berapakah baki ada dalam kad itu, dan tiap bulan atau 2 bulan satu kali mereka akan membelikan. Tanpa kad itu mereka tidak dapat bekal elektrik. Menurutnya sebagai permulaan, sistem baru itu akan dilaksanakan di kawasan perumahan dan bangunan syarikat yang sering menimbulkan masalah penggunaan bekalan elektrik. Beliau berkata di samping itu TNB juga akan memasang komputer di setiap stesen jana kuasa bagi memudahkan bacaan tepat untuk mengesan perbuatan mencuri bekalan elektrik. Melalui sistem kawalan baru itu juga, bacaan meter direkodkan di dalam komputer di semua stesen utama. Menurut Datuk Seri Sami Velu, sistem sekarang banyak terdedah kepada kecurian bekalan yang dilakukan melalui pelbagai cara. Beliau sebelum itu melancarkan buku karya penulis Tamil serta merasmikan pembinaan bangunan 4 tingkat Rumah Kebajikan Kanak-Kanak Taiping. Isu penahanan rakyat Filipina oleh pihak berkuasa Malaysia terus dieksploitasikan beberapa pihak di Manila. Setakat ini, pendirian pentadbiran Fidel Ramos masih samar walaupun Presiden Filipina itu sendiri dilaporkan berkata isu itu tidak akan menjejaskan hubungan Manila-Kuala Lumpur. Namun beberapa tindakan baru-baru ini sama ada oleh Ramos ataupun pihak lain di Manila jelas mengeruhkan keadaan. Isu ini kami dalami malam ini dengan mengimbas kembali terlebih dahulu detik-detik permulaannya. Ketibaan Yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah dan rombongan di Manila disambut meriah dengan satu upacara yang disifatkan Fidel Ramos sebagai cara Filipina mengalu-alukan kedatangan sahabat. Namun ia tercemar dengan demonstrasi ini. Sepanduk yang dibawa dan slogan yang dilaung anti-Malaysia. Mungkin ini tidak direstui pentadbiran Ramos. Mungkin Filipina begitu liberal hingga demonstrasi ini dibiarkan berlaku. Walau apapun, ini boleh merumitkan keadaan. Begitu juga kenyataan ini yang dibuat oleh Ramos. Yang merumitkan ialah kenyataan ini dibuat sehari selepas memberi jaminan beliau tidak akan tunduk kepada tekanan pihak yang mahu Manila mengkaji semula hubungannya dengan Kuala Lumpur. Semuanya kerana insiden ini di pekarangan Gereja St. John di Kuala Lumpur 27 Mac lalu. Lebih 1,000 rakyat Filipina ditahan oleh Jabatan Imigresen Malaysia untuk diperiksa. Semuanya dibebaskan kemudian kecuali 31 yang didapati tidak mempunyai dokumen sah. Gerakan ini malangnya telah dieksploitasikan di Manila. Beberapa senator Filipina mahu Malaysia meminta maaf. Kuala Lumpur pula menyifatkan operasi 27 Mac itu gerakan biasa bagi mengatasi masalah pendatang tanpa izin. Di samping itu, banyak lagi operasi seperti ini telah dijalankan terhadap rakyat pelbagai negara yang datang ke Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah. Semuanya tidak pernah dipertikaikan oleh kerajaan masing-masing. Oleh itu, Malaysia berpendapat meminta maaf kepada Filipina berhubung operasi 27 Mac lalu tidak perlu. Dan timbullah kontroversi yang kita hadapi sekarang. Sebenarnya ini bukan kali pertama Manila bertindak sedemikian terhadap Kuala Lumpur. Ikuti laporan seterusnya. Berdekad lamanya hubungan Manila-Kuala Lumpur dingin. Ini berikutan tuntutan Filipina ke atas Sabah, satu tuntutan yang belum digugurkan secara rasmi sehingga sekarang. Bagaimanapun keadaan tidak meruncing. Malaysia dan Filipina tetap akrab atas semangat kesetiakawanan ASEAN baik di zaman Macapagal, Marcos maupun Aquino. Apabila Fidel Ramos mengambil alih pentadbiran Manila, soal Sabah tidak banyak diperkatakan walaupun ia masih belum diatasi. Ramos melawat Malaysia tahun lalu untuk menjadi Presiden Filipina pertama berbuat demikian. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pula melakukan lawatan balas tahun ini. Dan hubungan Manila-Kuala Lumpur dilihat bergerak ke tahap lebih baik.
Oleh itu, apa yang berlaku sekarang menyedihkan dan siapakah yang harus dipersalahkan? Paling menyedihkan ialah isu ini berlaku walaupun penjelasan mengenai operasi Mac 27 telah dibuat. Yang nyata, media Filipina memberi perhatian utama kepada operasi 27 Mac dan menyediakan ruang kepada ahli politik Manila menyerang Malaysia. Dan yang disajikan kepada rakyat Filipina ialah pihak berkuasa Malaysia menyerbu gereja St. John dan operasi dilakukan ketika upacara keagamaan berlangsung. Bukan tujuan kami memihak kepada sesiapa, namun kami berada di tempat kejadian 27 Mac lalu dan daripada apa yang kami lihat dan rakamkan, operasi dijalankan selepas upacara keagamaan selesai. Dan ia dijalankan di perkarangan, bukannya di dalam gereja St. John. Rakyat Filipina pula ditahan setelah mereka keluar dari gereja. Semua ini tidak dilaporkan oleh media Filipina, sama ada dengan sengaja atau tidak, terpulang kepada tafsiran masing-masing. Satu lagi tuduhan media Filipina ialah layanan buruk terhadap mereka yang ditahan. Visual ini menceritakan segala-galanya. Sebenarnya, banyak lagi insiden yang lebih buruk membabitkan rakyat Filipina di negara-negara lain. Ada yang menyebabkan mereka terpaksa pulang ke tanah air mereka dengan kehampaan. Yeah, because for me it's no very nice. This teacher's body, this and this. Iron bar. Insiden itu tidak diperbesarkan seperti apa yang dilakukan ke atas operasi 27 Mac. Apa pendirian sebenar pentadbiran Manila berhubung ini? Pada hemat kami, tokoh pertama yang mesti ditemui ialah Duta Filipina ke Malaysia, Alberto Encomienda. 3 hari lalu kami diberitahu beliau hadir di sidang akhbar ini mengenai satu pesta Filipina yang akan diadakan tidak lama lagi. Kesempatan ini kami cuba manfaatkan sebaik mungkin. Well, I don't think I'd like to. I don't think this is the proper setting for that, but maybe another occasion you can visit us at the embassy especially. We'd be very happy to receive you there. Thank you. Dan itulah yang kami lakukan. Bagaimanapun hasrat kami menemu bual Encomienda tidak tercapai setakat ini. Lewat petang Jumaat juga, Kedutaan Filipina di Kuala Lumpur mengeluarkan kenyataan yang dipetik agensi berita antarabangsa menyatakan rasa tidak senang terhadap apa yang berlaku 27 Mac lalu. Ini memang aneh kerana sebelum ini Presiden Ramos sendiri menganggap isu 27 Mac selesai. Menurut pemerhati politik Asia Tenggara, ini mungkin menggambarkan kedudukan pentadbiran Manila yang pada satu pihak tidak mahu memburukkan lagi keadaan, tetapi tidak mahu juga dilihat sebagai tidak sensitif terhadap rakyatnya sendiri. Dalam erti kata lain, mereka menari mengikut irama yang sedang dialun di Manila. Sementara itu, saranan Ramos mengurangkan jumlah pembantu rumah Filipina ke Malaysia disifatkan sebagai sesuatu yang merugikan Filipina sendiri. Ramai yang berpendapat Malaysia mempunyai beberapa pilihan lain termasuk mendapat bekalan tenaga kerja dari negara lain. Antara yang beranggapan demikian adalah Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Anwar Ali. Menurut beliau, antara lain, Filipina akan mendapati penghantaran wang oleh rakyatnya berkurangan. Dan ini satu perkara yang boleh juga menjadi masalah lah kepada ekonomi Filipina kerana peluang pekerjaan pun terhad dan juga kita dapati dia punya kadar pengangguran tinggi kalau dibandingkan dengan negara kita. Dan seperti yang kita ketahui juga, kadar pertumbuhan ekonomi di Filipina tidaklah begitu cergas kalau dibandingkan dengan negara kita. Jadi saya kira kehilangan punca pendapatan dan juga punca pekerjaan akan lebih kritikal untuk Filipina dibandingkan dengan negara kita lah. Hakikatnya, rakyat Filipina akan tetap merantau bukan sahaja ke Malaysia tetapi juga merata dunia dalam usaha meningkatkan ekonomi mereka sendiri. Filipina pernah digelar The Sick Boys of Southeast Asia kerana keadaan ekonominya yang tenat. Walaupun Presiden Ramos melaksanakan reformasi yang dianggap membanggakan, hakikatnya ramai rakyatnya terpaksa merantau ke seluruh pelosok dunia untuk mencari rezeki menerusi pelbagai bidang. Antara destinasinya, Malaysia. Bagi yang berdarah seni, di sini pentas untuk menunjuk bakat dan mengaut wang.
sebilangan besar datang bekerja sebagai pembantu rumah. Gaji mereka lumayan. Setiap bulan, wang itulah yang dikirim pulang. Kecuali beberapa insiden tertentu membabitkan mereka dengan majikan, amnya mereka hidup senang di negara ini. My boss, my employer are very good to me, and then the childrens, and then my work is easy like that. So we decided to come here because our salary in Philippines is not enough for our family. So that's why we come here to work. Bagi Malaysia, semuanya tidak menimbulkan masalah asalkan peraturan negara dipatuhi. Tidak dapat dinafikan ada warga negara Filipina yang tidak mempunyai dokumen perjalanan berlindung di kalangan golongan ini yang majoritinya masuk ke Malaysia mengikut saluran sah. Begitu juga kegiatan urus niaga seperti ini. Mereka mempunyai pandangan tersendiri. We are all Filipina. We are not illegal. We are only want daily needs. Malaysia pula berpandukan peraturan yang mesti dipatuhi. Misalnya, jika permit diberi untuk mereka bekerja sebagai pembantu rumah, itulah yang mereka harus lakukan, bukan berniaga. Bagi rakyat Filipina, kad pengenalan satu budaya asing. Bagi Malaysia, kad itu wajib dibawa ke mana sahaja. Berdasarkan itu semua, pihak berkuasa Malaysia akan terus bertindak memastikan undang-undang negara dipatuhi. Dan hakikat ini diakui oleh seorang penulis terkenal Filipina yang dalam ruangannya dalam Akhbar The Malaya menulis, berbanggalah sebagai seorang Filipina, tetapi apabila di Malaysia, ikutlah cara Malaysia. Setakat ini, kepemimpinan Malaysia tidak banyak bercakap mengenai isu ini. Ini boleh dilihat sebagai tindakan wajar Kuala Lumpur yang tidak mahu isu ini berpanjangan. Nyata harapan semua ialah hubungan baik Kuala Lumpur-Manila terus terjalin tanpa diganggu gugat. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. 363 jemaah haji Malaysia berlepas ke Tanah Suci dengan penerbangan pertama haji pukul 4.35 pagi tadi. Penerbangan ini adalah antara 45 penerbangan sepanjang musim haji tahun ini. Ia membabitkan 30 penerbangan menerusi lapangan terbang antarabangsa Subang, Kuala Lumpur, 1 penerbangan terus dari Kota Kinabalu, 7 Pulau Pinang, 5 Johor Bahru dan 1 Kuching. Sebelum berlepas, jemaah diberi taklimat di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya dan mereka berpuas hati dengan pengendalian tabung haji. Semua bakal-bakal haji telah diberi kursus dan penerangan mengenai tanggungjawab seseorang bakal-bakal haji yang akan menunaikan pada tahun ini. Dan nampaknya saya salah seorang peserta yang mengikuti kursus itulah. Dan segala yang diberikan oleh Lembaga Urusan Tamu Haji, juga guru-guru yang diantar mengajar, saya berpuas hati sangat. Susah tak ada. Seronok lah rasa nak pergi tu. Buat kali pertama kan. Namun, semua bakal haji dan penghantarnya dinasihatkan memberi kerjasama sepenuhnya bagi mengelakkan sebarang masalah. Kita menasihatkan kepada semua bakal-bakal haji yang telah menerima surat yang menerangkan tarikh penerbangan mereka. Jika mereka ada apa-apa keraguan dan sebagainya, naklah menghubungi pejabat tabung haji yang berhampiran. Jadi bagi mereka ini juga saya menasihatkan supaya menjaga kesihatan. Lebih 110 rumah rosak dan 6 daripadanya musnah dalam kejadian ribut di Alustar, Kedah lewat petang semalam. Antara kawasan yang teruk dilanda ribut ialah Kampung Alur Senjaya, Titi Gajah, Taman Desa Mutiara dan Alur Perang. Tinjauan TV3 di kawasan berkenaan mendapati bumbung sekolah kebangsaan Titi Gajah dan sebuah kilang kicap yang berdekatan turut diterbangkan angin. Selain itu, ribut yang berlaku jam 6.30 petang semalam juga menumbangkan beberapa pokok besar. Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKK Alur Senjaya, Haji Osman Wahab berkata, Jawatankuasa khas ditubuhkan bagi membantu mangsa terbabit. Antara bantuan termasuklah gotong royong membina semula rumah yang ranap. Jumlah kerugian kejadian ini masih disiasat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Setakat ini kami hanya menunggu daripada pihak-pihak kerajaan, pihak-pihak yang berkenaan akan datang melihatlah. Jadi selepas pukul 2 kami rancang akan membuat satu gerakan yang boleh membantu pihak-pihak bangsa yang berkenaan lah, meringankan beban mereka ni.
Pasar budaya di ibu negara sememangnya menjadi kunjungan pelbagai peringkat masyarakat termasuk pelancong asing. Bagaimanapun apa yang menarik perhatian, pasar budaya itu turut menjadi medan pertemuan golongan kurang bernasib baik, iaitu cacat pendengaran. Hampir 10 tahun, pasar budaya menjadi tumpuan orang ramai termasuk pelancong. Antara pengunjungnya yang cacat pendengaran. Bagi sebilangan pengunjung, golongan kurang bernasib baik ini menjadi daya tarikan. Sekurang-kurangnya, cara golongan cacat pendengaran ini berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat menarik perhatian. Pemandangan sebegini sudah menjadi lumrah, lebih-lebih lagi apabila 10 hingga 20 orang cacat pendengaran berkumpul. Bagus dia orang duduk sini, kan? Melainkan dia orang tak mengganggu kita. Itu aja. Tapi masalahnya sekarang kita hubungan antara kita dengan dia orang susah untuk berkomunikasi kerana mereka menggunakan bahasa isyarat, sedangkan kita tak faham mengenai bahasa isyarat. Kita boleh sama-sama lah, orang kata boleh join dengan dia orang kan. Jangan anggap dia orang tu sebagai cacat kan. Kita tak nak campur. Masyarakat yang bisu ataupun masyarakat cacat ni, mereka orang kebanyakan tidak dapat berkomunikasi dengan mereka dan tidak semua orang yang boleh berkomunikasi dengan mereka kerana mereka menggunakan bahasa isyarat. Kami juga mendapatkan pandangan golongan kurang bernasib baik ini. Mereka bukan saja menjawab setiap pertanyaan kami menerusi kenyataan yang ditulis, malah mereka kelihatan begitu mesra sekali. Pasar budaya dijadikan medan pertemuan bagi golongan ini. Seorang daripada mereka, Muhammad Rosli Subuh, 36 tahun, sudah beristeri dan mempunyai 2 anak, berpendapat pertemuan ini boleh menghilangkan rasa bosan selepas bekerja sepanjang minggu. Manakala rakannya Hairul Anwar, 25 tahun, menjelaskan beliau boleh berinteraksi dengan golongan normal menggunakan bahasa isyarat. Dia dan rakan lain sedia berkongsi pengetahuan dan pengalaman serta sudi mengajar bahasa isyarat kepada yang berminat. Sebilangan mereka mengakui hanya segelintir pengunjung yang berminat bergaul dengan golongan seperti ini. Bagaimanapun, mereka berharap dapat mewujudkan suasana mesra antara masyarakat dan golongan sedemikian di pasar budaya ini. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Perpaduan Negara kesal dengan sambutan dingin sektor korporat terhadap program kebajikan untuk orang cacat. Timbalan Menterinya, Dato' Alex Lee, berkata walaupun sektor swasta selalu menyumbang wang ringgit, tetapi apa yang lebih penting ialah komitmen mereka terhadap kebajikan orang cacat. Dato' Alex Lee berkata pihaknya menghantar ratusan permohonan kepada pelbagai syarikat meminta supaya orang cacat diberi peluang pekerjaan. Tetapi hanya 30 memberi jawapan dan daripada jumlah itu, 2 firma sahaja mengambil orang cacat bekerja. I am sure they're doing only lip service because what they do is, Chinese New Year, Hari Raya, Deepavali, then they visit old folks, they give 10,000 ringgit here, 20,000, that's all they do. But when one asks them to do something meaningful, which can help the society, they don't respond, Beliau berharap sektor korporat prihatin terhadap kebajikan orang cacat dalam membentuk masyarakat penyayang di negara ini. Dato' Alex yang juga anggota Parlimen kawasan Batu berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perayaan Baisakhi sempena Tahun Baru kaum Sikh. Serb bertindak semakin ganas selain meningkatkan serangan terhadap penduduk Islam di Goražde, mereka juga menyerang anggota tentera British yang menyertai PBB di Sarajevo. Menurut jurucakap PBB, puak Serb menyerang anggota-anggota itu ketika mereka meronda di kawasan Gobelia Glava di ibu negara bekas Yugoslavia itu. Pasukan tentera itu membalas serangan dan berjaya memusnahkan beberapa kedudukan Serb. Awal pagi tadi, pengganas Serb menembak jatuh sebuah jet NATO yang sedang meronda ruang udara Bosnia berhampiran bandar Goražde. Pesawat Sea Harrier juga kepunyaan Britain itu ditembak jatuh dengan peluru berpandu. Inilah pesawat Sea Harrier milik Britain yang ditembak jatuh itu. Radio Goražde melaporkan juruterbang pesawat ini bagaimanapun selamat. Kejadian berkenaan adalah yang pertama membabitkan serangan ke atas pesawat NATO sejak pembabitan pakatan itu dalam konflik Bosnia. Komander Pengganas Serb, Jeneral Ratno Mladic sendiri dikatakan mengarahkan pasukannya membuat serangan terakhir ke atas Goražde. Yang jelas, Pengganas Serb semakin bermaharajalela menentang serangan udara NATO. Apatah lagi ketika pasukan tentera kerajaan Bosnia kini dilaporkan
kian kekurangan bekalan senjata. Keadaan ini mengakibatkan sebilangan besar anggota tentera kerajaan Bosnia menyembunyikan diri. Ini memberi peluang pada pengganas Serb terus memusnahkan Gorazde. Kerajaan Bosnia pula mempersoalkan kewibawaan NATO dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu berikutan serangan demi serangan yang masih dilancarkan pengganas Serb tanpa menghiraukan amaran. Sementara itu, Perdana Menteri Bosnia Harry Silazic menyifatkan tindakan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menangani keadaan di Gorazde sebagai menghampakan. We are betrayed by the decision makers in the United Nations, yes. They are back to the appeasement of the Serbs, yes. I think they both apply at the worst moment for the people of Gorazde, at the worst moment for the peace process as a whole. Sementara itu, Menteri Luar Rusia Andrei Kozyrev berlepas ke Belgrade bagi membantu wakil khasnya dalam usaha damai. Bagaimanapun, Kozyrev tidak menolak kemungkinan peluang ke arah usaha berkenaan semakin tipis. Kembangan terbaru di Gorazde memaksa PBB mengkaji semula perangan pasukan pendamainya UNPROFOR di wilayah itu. Jurucakap PBB di Sarajevo, Major Rob Etnik berkata, wakil khas PBB Yasushi Akashi dipertanggungjawab mengkaji semula peranan UNPROFOR di Gorazde. Akashi membuat penilaian semula itu dengan mendapat pandangan Majlis Keselamatan PBB. Etnik berkata Akashi berpendapat UNPROFOR tidak bermakna tanpa kerjasama pengganas Serb. Mengenai jet pejuang NATO yang ditembak jatuh semalam di Gorazde, dia berkata pesawat itu sedang mengenal pasti sasaran untuk serangan udara NATO apabila ditembak jatuh. Menjelang pilihan raya pelbagai kaum Afrika Selatan yang pertama, pemimpin politik negara itu merayu supaya semua kempen yang kini hangat dijalankan bebas daripada keganasan. Sementara itu, pemimpin Kongres Kebangsaan Afrika Selatan ANC Nelson Mandela yang penuh yakin akan menjadi Presiden Kulit Hitam pertama Afrika Selatan memperhebatkan kempennya di Natal. Keyakinan Mandela menjadi Presiden Kulit Hitam pertama di Afrika Selatan semakin ketara apabila beliau mendapat sambutan meriah setibanya di Natal. Kagum dengan sambutan berkenaan, Mandela memulakan kempen dengan berjalan sekitar Lemonville, kubu kuat ANC di wilayah Natal di mana 10,000 orang terbunuh sejak perselisihan antara penyokong ANC dan Parti Pembebasan Inkatha pimpinan Mangosuthu Buthelezi. Mandela berkata dia amat bersemangat ketika berada di kalangan orang-orang muda. Lawatan Mandela di wilayah Natal dikatakan mungkin mencetuskan keganasan politik menjelang pilihan raya bersejarah 26 hingga 28 April ini. Berikutan itu, bagi mengelak kejadian tidak diingini, polis dan tentera yang dilengkapi kereta perisai mengawal bandar ini. Kita tinjau laporan cuaca esok. Mendung dan hujan dijangka melanda pada awal pagi di bahagian pantai timur Semenanjung, Kudat, Sandakan dan Tawau di Sabah dan Kuching, Samarahan dan Sarike di Sabah. Pada sebelah petang pula hujan dan ribut petir di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Kita perhatikan sekarang cuaca di beberapa bandaraya utama dunia. Berita sukan itu tadi mengakhiri buletin utama malam ini. Saya Nasharuddin Tajuddin. Dan saya Rasadi Barazzi mengucapkan salam hormat dan teruskan bersama TV3. Selamat malam. Selamat malam.